Terima kasih Dr. Zalina. Minggu lepas we missed you. Ya, Ya, betul. kita tahu, saya rasa para peserta kalau ada yang baru, Dr. Zalina sekarang ni adalah timbalan pengarah di Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. So agaknya sibuk juga. So terima kasih kerana dapat bersama pada hari Jumaat hari ini. Tajuk kita pada hari ini, pada petang ni, ialah kepimpinan guru. Ya. Pertama sekali saya nak kemukakan hujah bahawa sememangnya ada leadership without title. Tak semestinya kita memegang satu jawatan hakiki dalam kepimpinan untuk nak mempamerkan kepimpinan atau ciri-ciri kepimpinan yang ada pada kita. Sebagai seorang guru, umpamanya semua yang buat pembentangan setiap hari Jumaat dalam hands-on session ni, sememangnya pemimpin. Semua pendengar yang ada bersama pada petang ni, sememangnya pemimpin. Tetapi sejarah kepimpinan meletakkan dalam minda kita bahawa kepimpinan itu mesti bersama dengan jawatan. Tapi itu tidak semestinya. Setiap orang boleh menjadi pemimpin dan boleh memainkan peranan sebagai seorang pemimpin. Dan banyak buku yang ditulis tentang kepimpinan guru. Kalau slide pertama ni, every teacher a leader, never underestimate your teacher. Jangan kalau sekali-sekali kita ingat, saya pengetua, saya penolong kanan, saya GKMP, saya ketua panitia, maka sayalah hanya pemimpin dalam organisasi ini. Itu hanya satu kepercayaan, but sebenarnya tidak. Every teacher is a leader. Dan ada banyak penulisan tentang kepemimpinan guru. So, kita mula dengan everyone is born to learn and everyone is born to lead. Maksudnya, kepimpinan ni boleh dipelajari. Intipati tentang kepimpinan ni boleh dipelajari. Dan perkongsian ni sekiranya boleh, harus dibuat oleh pihak pemimpin sekolah atau boleh undang daripada pihak luar datang untuk kongsi tentang intipati asas tentang kepimpinan dan juga kepimpinan guru. Dan siapa mereka teacher leaders ini? Semua seperti tuan-tuan dan puan-puan. Mereka mempunyai harapan, impian, whose dreams of making a difference. Impian kerana nak bawa perubahan. Semua yang buat pembentangan setiap hari Jumaat ni mengharapkan satu pembaharuan. Mereka ada impian tersendiri. Dan mereka terpanggil untuk nak kongsi ilmu ini. Dengan adanya teknologi, ini bukan tahun 60-an, 70-an atau 80-an. Hari ini, kalau kita bentang, mungkin audiens boleh sampai ke 20,000, 30,000. Dan bila dirakam, lebih ramai, mungkin 100,000 boleh mendengar semula apa yang kita bentangkan atau kita sampaikan. Dalam satu budaya yang profesional, segala pembentangan setiap hari Jumaat ni, asasnya, pentasnya ialah budaya profesional. Kerana kita menghormati ilmu yang kita terima. Kalau kita tak dapat 100%, mungkin kita dapat 90, 80, 70%. Dengan adanya pengalaman kita sendiri, bila dikaitkan ilmu yang kita terima dengan pengalaman kita, ia dapat membawa satu pengayaan yang boleh kita gunakan dalam kerjaya kita. So teacher leader ni selalunya reflektif. Dia buat kerja, dia imbas kembali. Macam mana PDP yang saya buat? Macam mana cara saya memimpin co-curriculum dan sebagainya. Sentiasa inquisitif, tertanya-tanya tentang banyak perkara. Kita cakap jangan jaga tepi kain orang. Tetapi sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, kadang-kadang kita jadi positive busybody. Saya melalui tepi sekolah isteri saya dan saya lihat di Astaka tu ada seorang murid duduk di atas.
Kali kedua saya lalu, dia masih lagi ada di situ dan hampir dah 20 minit. Saya kesangsian seorang guru tu memang ada dalam diri saya. Ya. Saya bersara sebagai pengarah IAB, tapi saya mula sebagai seorang guru. So, pemikiran guru tu ada, saya tak boleh tahan, saya telefon isteri saya kata, saya nampak seorang murid tu duduk di Astaka. Boleh tak you hantar sesiapa, you hantar murid, pergi tanya dia, why is he sitting there, dan dia duduk seorang. Why is he sitting there? So positive busybodiness ni dalam mana-mana erti kata ni boleh terpakai dengan secara membina. Mula-mula dia kata, no, I think it's okay, he's just sitting there. I said, no. Can you send somebody, you panggil lah pengawas ke siapa, pergi tanyalah, just secara tu tanya aja ya. Cikgu Rizwan, kita apa ni orang kata, that teacher thought tu ada dalam minda kita. Yang ketiga, kita sentiasa nak penambahbaikan dalam cara kita mengajar, the art and science of teaching. Ini teacher leader punya ciri-ciri yang sentiasa menonjol tu. Kita action oriented, sentiasa proaktif. Sebelum sesuatu berlaku baik, kita jadi proaktif, tertanya macam mana nak buat. Bukan reaktif, benda dah jadi lepas tu kita jadi tauke untuk menuding jari. Itu bukan teacher leader. Kita teacher leader ni, we try to solve problems together. Dan kalau apa jua tentang pembelajaran murid, kita ambil tanggungjawab. Kita ambil tanggungjawab. Tetapi kita terima juga hakikat, kalau seseorang murid itu tidak cenderung terhadap pembelajaran, apa isu dia? Mungkin ada faktor yang lain. So untuk ini saya selalu kaitkan dengan formula. Principal plus teachers plus parents atau stakeholders plus students. Ini dia punya persamaan, equation dia. Bila terlibat dalam kepimpinan, akan membawa high student outcomes atau high student performance. Ini memang persamaan. Kita selalu jumpa persamaan matematik. Ini persamaan dalam pendidikan dari segi kepimpinan. Principal plus teachers. Principal itu termasuk barisan kepimpinan. Dan guru-guru bersama dengan stakeholder termasuk ibu bapa dan murid terlibat dengan kerja-kerja atau aktiviti kepimpinan akan membawa high student performance. Kita tidak boleh abaikan bahawa murid-murid kita bersama mempunyai banyak ciri-ciri kepimpinan juga. Tak semestinya murid kita pun jadi pengawas atau dan sebagainya. Kadang-kadang murid biasa pun ada keterampilan yang menyerlah. So, apa di antara elemen leadership action ni dalam kalangan teacher leaders ni? Kita sentiasa terfikir kalau ada satu inisiatif yang baru, new action, kita boleh kongsikan. Saya sebagai pemimpin, saya selalu terbuka kalau staf saya ada bawa idea baru dan sebagainya. Kita memudah carakan idea itu. Idea tak semestinya sentiasa yang terbaik datang daripada pemimpin saja. Saya tak percaya dalam perkara itu. I think good ideas can come from anyone. Dan solve problem, menyelesaikan masalah daripada nak menuding jari. Dan saya belajar ni, saya dalam satu tugas besar yang diberi pada saya dalam kementerian, dan saya bersama dengan timbalan ketua setiausaha dalam menjalankan. Dan saya lihat dia tak pernah menggunakan kaedah assigning blame, nuding jari. Okay, yes, kita ada masalah ni, kesilapan ni sudah berlaku. Okay, let's look forward. Way forward macam mana? Always looking forward, not di situ nak finding whom to blame dan sebagainya, tidak. And saya belajar banyak daripada beliau tentang kepimpinan. Dan kita kadang-kala dalam organisasi seperti sekolah memang sibuk. Saya tahu sekarang sekolah dalam alam sukan sedang berlangsung dan sebagainya, persatuan dengan macam-macam pertandingan. But sometimes kita berilah
sokongan kepada rakan-rakan, volunteer to take responsibility, dan juga bantuan kepada kepimpinan sekolah. Sekala sentiasa jemput ya. Kalau kita pemimpin, jemput guru lain untuk bersama dengan kita dalam satu-satu usaha. Dan jangan lupa dengar, listen to each other, dan kita boleh minta pertolongan. Saya jadi Profesor Madya selepas bersara tentang IT. Kadang-kadang saya panggil juga rakan pensyarah dari bilik lain kerana tak biasa menggunakan platform-platform. I think I'm never shy. Saya belajar dan dengan cepat kita boleh belajar. Dan bila kita gunakan, kita akan jadi arif tentang perkara itu. So, ask for assistance. Kalau kita buat kesilapan, admit to mistakes. Tak apa. Dan ini yang paling mahal lah bagi saya. Talk about education. Cakap tentang pendidikan dan kanak-kanak dengan cara kita mungkin istilah itu passionate, kusyuk tentang murid-murid, tentang ilmu, tentang pendidikan. We cannot talk about children dengan negativity. Tahun 70-an boleh terima, tahun 60-an boleh terima. Kemudiannya no. We must talk positively. Dan dari pengalaman saya tahu murid yang nakal pun akhirnya saya jumpa berjaya juga. Berjaya juga. Maka falsafah pendidikan kebangsaan tercapai. So sentiasa menjadi more skillful, macam dalam hands-on session ni adalah untuk skill, untuk belajar. Melalui apa? Conversation, facilitation, asking inquiry questions, selalu bertanyakan, and also from teaching, daripada refleksi tentang PDP kita. Next one, please. Why we talk about teacher list? Kerana 400,000 guru, lebih daripada 400,000 guru di Malaysia. We are the largest. Lebih banyak daripada tentera pun. Dan most constant group. Kita adalah profesional dalam erti kata kita sendiri. Tapi ada masanya guru mengambil langkah ke belakang untuk ke arah kepimpinan. Bagi saya, jangan buat begitu. Tuan-tuan dan puan-puan mempunyai ciri-ciri. Everyone can learn, everyone can lead. Kita perlukan talent pool yang berbakat, yang besar. Kalau wujud sebuah sekolah, ada 10 orang yang boleh jadi pemimpin sekolah itu. Pengetua sekolah itu. Tak mungkin ada sebuah sekolah dan hanya 2 orang saja yang ada kelayakan dan ingin nak jadi pemimpin sekolah. Untuk itu kita sentiasa perlukan CPD, Continuous Professional Development. Kerana Continuous Professional Development akan melatih kita untuk menangani cabaran baru dan perubahan. Dan tuan-tuan dan puan-puan semua berjaya dengan baiknya menangani cabaran pandemik ini. Dalam dunia VUCA ni. Tuan-tuan dan puan-puan telah berjaya. Dan ingat, dalam satu siri penyampaian saya kata tentang branding. Setiap guru ada brand dia sendiri. Ada jenama dia sendiri. Kalau pengalaman saya selalu percaya saya ada jenama saya sendiri. Yang apa saya lihat, kalau saya lihat satu negatif, saya tahu saya akan elakkan benda itu. That's not me. I'm not going to do that. Kita nampak orang lain buat, tapi itu tidak menjadi branding kita. We must have our own brand. Your own brand. Tentang menepati masa dan sebagainya. Tentang pakaian. We do not have your own brand. Our last slide. Banyak buku saya kata tentang teacher leadership. Kalau ada peluang, baca. Hari ini saya pergi jumpa pensyarah saya tahun 78 dan 79. Kerana saya nak minta buku ini daripada beliau, tuan-tuan dan puan-puan, saya tak pasti anda boleh lihat. Tajuk bukunya ialah Kirby College, A Heritage. Apa Kirby College? Pada tahun 50-an, Malaysia hantar guru untuk dilatih di England. Di 2 tempat, Kirby dan Brinsford. So saya nak sejarah itu, saya telefon dia pensyarah saya pada tahun 78-79.
di maktab perguruan dan dia kata dia ada naskah yang lebih dan saya pergi ambil. Umur dia sekarang 85, 84 dan masih lagi banyak membaca. So, saya pergi ambil buku tentang Kirby College, nak tahu sejarah. So tuan-tuan dan puan-puan, banyak buku tentang tajuk ini. Saya nak akhiri dengan dua ungkapan yang saya tambah dengan ungkapan yang baru. If a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. If a child can't learn, tak boleh belajar, cara kita mengajar, mungkin kita kena mengajar cara mereka belajar. So, renung-renungkanlah ya tentang perkara itu. Dan yang terakhir, books are the training weights of the mind. Bacalah, atau daripada buku, daripada makalah, daripada internet dan sebagainya. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan bersama saya pada hari Jumaat. Have a nice weekend. See you all next weekend. Terima kasih.